Memang tinggi sikit dah. Saya ni rendah. Habis dah. Alhamdulillah. Duduk ke mana? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها فتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dipilih dan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita tunaikan salat fardu secara berjemaah. Jadi hadirnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah kerana pilihan daripada Allah. Dapat duduknya kita dalam majlis seumpama ini pun adalah kerana pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala terus pilih kita untuk kita dapat hadir dalam majlis, hadir solat berjemaah pada bila-bila masa di mana sahaja, dan kita dapat duduk dalam majlis ilmu tak kira di mana dengan siapa-siapa sekalipun sampai bila-bila insya-Allah. Dan kita sambung muzakarah kita daripada kitab Faridatul Faraid, muka surat yang ke-33 nombor 4. Sifat-sifat yang wajib bagi sekalian Rasul yang keempat, iaitu fatana. Artinya cerdik. Dengan sekira-kira mereka mampu mematahkan hujah pihak lawan dan membatalkan segala dakwaan mereka yang palsu, dan mustahil lawannya itu bodoh, tak cerdik. Jadi erti cerdik dekat sini ialah sekurang-kurangnya sekalian Nabi para Anbiya alaihi salatu wassalam tu mereka dapat patahkan hujah daripada pihak lawan. Kalau lawan mereka, musuh mereka, kaum mereka yang kafir tak nak beriman, ataupun mereka menentang, bertanyakan macam-macam soalan ataupun buat dakwaan berbagai-bagai dakwaan, setidak-tidaknya para Nabi dan Rasul ni mereka dapat jawab semua persoalan tersebut. Apa sahaja persoalan yang didatangkan oleh kaum mereka, mereka dapat jawab soalan tersebut. Ini paling kurang. Dan kalau kita tengok dalam kisah, dalam riwayat pun, setiap Nabi, semua para Anbiya alaihi salatu wassalam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka ni petah, pandai berbicara.
Pandai menjawab. Apabila ada sahaja dakwaan, ada sahaja tuduhan daripada kaum mereka, mereka akan dapat sangkal dakwaan tersebut. Macam mana kisah Nabi Ibrahim AS, sewaktu baginda berdakwah kepada satu orang raja. Nabi Ibrahim AS ni baginda bukanlah berdakwah pada satu umat yang khusus macam Nabi-Nabi lain. Tetapi Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala bagi pada dia istilah kita sebut taqaza. Kat mana-mana tempat perlu dihantar Nabi, dekat situ Allah Ta'ala akan hantar Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS pernah duduk dekat kampung asal dia, jumpa lawan dengan Raja Namrud, pernah sampai ke Mesir, pernah sampai ke negeri-negeri tertentu. Jadi semua ni kerana baginda ni dihantar bukan pada satu tempat yang khusus, tak. Kat mana tempat tu perlu dihantar, Nabi Ibrahim AS akan pergi. Di antara kisah dakwah Nabi Ibrahim AS dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala sebut wa idz qala Ibrahim. Ya. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum minan nur ila zulumati. Alam tara ila alladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Kan. Lagi time ni hilang pula dah. Kan atahullahu al-mulk. Allah Ta'ala sebut alam tar ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idza qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak kamu ketahui ketika Nabi Ibrahim AS berhujjah kepada satu orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya kerajaan. Maksudnya berhujjah kepada satu orang raja. Nabi Ibrahim AS berhujjah, berbahas dengan satu orang raja. Sebab tu raja tu tangkap Nabi Ibrahim. Maka raja tu tanya pada Nabi Ibrahim, kepada siapakah kamu dakwah ke manusia ni, ataupun siapakah Tuhan kamu yang sebenarnya? Maka untuk menjawab persoalan ini, Nabi Ibrahim AS jawab dengan menerangkan sifat Allah. Bukan menerangkan nama dia, tak, menerangkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat Allah? Nabi Ibrahim AS beritahu, Tuhanku, ataupun ketika raja tanya kepada Nabi Ibrahim, siapakah Tuhan kamu? Nabi Ibrahim tak jawab Allah, tapi Nabi Ibrahim jawab apa dia? Tuhan aku adalah Rabb yang menghidupkan dan mematikan. Dia adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Raja ni pun tak nak kalah, dia jawab balik, aku pun menghidupkan dan mematikan. Aku pun menghidupkan dan mematikan juga. Macam mana? Lepas dia cakap macam tu, dia panggil dua orang tawanan. Satu tawanan dibunuh, satu lagi lepaskan hidup. Betul juga jawapan dia tu, tak salah. Dia pun menghidupkan dan juga mematikan. Tapi yang Nabi Ibrahim maksudkan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan satu jiwa dan dia juga akan mematikan jiwa yang sama. Macam raja tadi, dua jiwa yang berlainan. Satu dibiarkan hidup, satu lagi dibunuh bagi mati. Tapi maksud Nabi Ibrahim AS, Tuhan dia yang menghidupkan, yang matikan adalah dialah yang menghidupkan kamu dan dia jugalah yang akan mematikan kamu. Dan satu masa nanti dia juga akan menghidupkan kamu semula. Jadi Nabi Ibrahim AS bila dia tengok raja ni melawan, menjawab juga
Nabi Ibrahim AS beritahu terus. Dia beritahu hujah yang mematikan terus. Apa Nabi Ibrahim AS beritahu? Tuhan aku ialah Tuhan yang menerbitkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Kalaulah betul kamu ni Tuhan, kamu dakwa diri kamu Tuhan, kamu dakwa kamu boleh menghidupkan matikan macam Tuhan, maka kalau betul-betul lah kamu ni ada kudrat dan kekuatan kekuasaan sebagaimana Tuhan yang sebenar, maka Tuhan aku, kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku, dia menerbitkan matahari di sebelah timur dan menenggelamkannya di sebelah barat, maka datangkanlah matahari daripada tempat terbenamnya. Datangkanlah matahari daripada tempat terbenamnya. Maka Nabi Ibrahim, maka raja tersebut tak boleh nak jawab. Ini paling kurang Nabi tersebut mampu mematahkan hujah lawan. Ini bukan kemuncak kebijaksanaan, ini paling kurang kebijaksanaan yang ada pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Mereka mampu mematahkan hujah pihak lawan. Dan juga kehendak sifat fatanah ni yang sebenarnya adalah menyeluruh. Kebijaksanaan yang menyeluruh, mampu mengesan, memahami masalah dan cara menyelesaikan masalah. Boleh apa saja perkara yang memerlukan kepada kebijaksanaan semuanya ada pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Macam mana kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sewaktu dia nak dibebaskan daripada penjara. Dia nak dibebaskan daripada penjara. Kalau kita ni, kalau raja nak bebas, kita ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian raja nak bagi kebebasan kepada kita dengan tanpa sebab. Kita nak terima ke tak nak terima? Kita memang akan terima sebab dibebaskan tanpa sebab. Saja-saja je raja nak ampunkan. Saja-saja je raja nak ampunkan kerana nak jadikan dia menteri. Jadikan dia menteri, nak jadi orang berdamping dengan raja ni. Saja-saja nak lepaskan. Kalau kita mentah-mentah kita terima, kan? Tapi Nabi Yusuf AS dia tak terima mentah-mentah. Dia tak terima kebebasan tu mentah-mentah. Bahkan dia letak syarat. Dia letak syarat, kalau kamu nak bebaskan aku secara mutlak. Maksudnya dia dimasukkan ke dalam penjara kerana fitnah. Nabi Yusuf AS dimasukkan ke dalam penjara kerana fitnah. Maka bersihkan aku kerana fitnah ni dulu. Bersihkan aku daripada fitnah, kemudian ikutlah kamu nak lantik aku jadi raja. Apa pun alasan kamu nak merdekakan aku, nak bebaskan aku, itu terserah pada kamu. Tapi yang pertama, lepaskan aku daripada fitnah ni. Dan untuk lepaskan daripada fitnah ni pula, Nabi Yusuf AS tak panggil saksi. Tak suruh panggil saksi. Bahkan dia suruh siapa? Orang yang sama. Dia minta kepada raja supaya orang yang sama membuat fitnah kepada baginda, supaya orang tersebutlah yang menyucikan baginda. Orang yang sama tu juga lah yang menyucikan, membersihkan baginda daripada fitnah tersebut. Akhirnya dalam kes ni Zulaikha dan kawan-kawan dia terpaksa bersihkan Nabi Yusuf AS dari fitnah yang mereka buat. Dan setelah tu pula, apabila dibebaskan, dilantik jadi menteri, Nabi Yusuf AS, Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan pada baginda dalam pentadbiran. Nah, baginda faham ini kemampuan baginda. Allah Ta'ala bagi pada baginda kebijaksanaan dalam pentadbiran. Maka dia minta siap-siap jawatan. Dia minta siap-siap. Dia bukan nak jadi pendamping raja, tidak. Dia bukan sekadar nak jadi pendamping raja, tapi kata apa? Jadikan aku orang yang menguruskan bahagian perbendaharaan. Jadikanlah aku orang yang menguruskan bahagian perbendaharaan. Tak nak jadi penasihat raja kosong-kosong. Sebab kalau jadi penasihat raja, orang lain yang menguruskan, belum tentu nasihat dia akan diterima pakai. Jadi siang-siang lagi, awal-awal lagi ada cakap apa? Jadikan aku orang yang menguruskan bahagian perbendaharaan ini. Maka dengan sebab dia dilantik, baginda AS dilantik menjadi
menteri yang menguruskan, yang mentadbir bahagian perbandaraan ini. Sewaktu kawasan seluruh jazirah, seluruh daerah tersebut, seluruh benua tersebut ketika itu kena kemarau selama 7 tahun, Mesir tak kena. Tempat lain kebuluran, tempat lain mengalami kebuluran, tapi dekat Mesir orang lain kebulur, dia orang elok boleh makan dengan tenang. Ada bekalan, tak putus bekalan makanan mereka. Tak putus bekalan makanan mereka. Sedangkan dekat tempat-tempat lain, negara-negara lain terkesan dengan kemarau pada waktu itu. 7 tahun punya kemarau, bukan sekejap. 7 tahun punya kemarau. Orang lain putus habis dah bekalan makanan. Dekat Mesir bukan setakat rakyat mereka tak putus bekalan makanan, bahkan mereka boleh supply keluar pula. Ini kerana kebijaksanaan Nabi Yusuf AS dalam urusan pentadbiran. Macam juga dengan Nabi SAW. Baginda punya bijak dalam bidang pentadbiran baginda, dalam menguruskan umat, dalam menguruskan kaum. Bayangkan orang Ansar, Aus dan Khazraj yang telah berperang setiap tahun. Aus dan Khazraj telah berperang setiap tahun selama puluhan tahun. Puluhan tahun mereka telah berperang. Tahun ni Aus menang, tahun depan Khazraj pula. Bergila-gila dia orang. Siapa yang kalah dia akan tak puas hati. Bila tak puas hati dia akan ungkip tahun depan. Dia akan bawa pula ulang perang tahun depan. Orang Yahudi ambil kesempatan. Dia supply senjata untuk kedua-dua belah pihak. Jadi Aus dan Khazraj ni perang, hari tiap-tiap tahun makin rugi, dia makin kaya, makin kaya. Sebab dia supply senjata dekat kedua-dua belah pihak. Jadi dalam keadaan macam ni, sampai tahun sebelum hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, orang Madinah telah hantar wakil ke Mekah untuk cari satu orang hakim. Satu orang hakim yang boleh menyelesaikan masalah. Bukan dia orang tak reti serik, tapi bila inilah orang panggil sifat as-sabiyah. Sifat as-sabiyah, sifat mementingkan kaum, sifat perkauman ni. Bila kaum mereka dicabar masing-masing, pantang. Orang Arab memang kuat dalam bab ni. Bila kaum dia dicabar, jadi tak boleh tu, tak boleh tahan, sabar terus. Tu nak melantun, tu nak marah je. Jadi kerana fikir tentang kerugian mereka alami, mereka hantar utusan ke Mekah untuk cari siapakah orang yang layak jadi hakim yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Hinggalah akhirnya Allah Ta'ala pertemukan mereka dengan Nabi SAW. Dan setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, perkara pertama yang baginda SAW buat mula-mula adalah mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Mendamaikan dua kaum ni. Dan berperang bertahun-tahun, datang Nabi SAW baginda damaikan. Memang itulah perkara yang mereka cari. Mereka usahakan untuk perdamaian. Ada pihak simbah minyak, bercucur api, mengapi-apikan. Mereka usaha nak damai, ada pihak nak mengapi-apikan. Jadi bila Allah Ta'ala hantar Nabi SAW ke Madinah, Nabi SAW telah damaikan dua keluarga yang berperang, dua kabilah yang telah berperang selama puluhan tahun. Didamaikan oleh Nabi SAW dengan kebijaksanaan, dengan sifat fatanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Setelah didamaikan, Nabi SAW tiupkan pula semangat persaudaraan sesama agama. Tiupkan pula dalam diri mereka semangat persaudaraan, kasih sayang sesama agama. Akhirnya mereka boleh terima orang muhajirin. Mereka boleh terima orang muhajirin yang datang kepada Mekah, yang mereka tak kenal pun siapa orang ni. Siapakah orang muhajirin yang datang daripada Mekah, mereka tak kenal. Tak ada hubungan darah, tak ada hubungan persaudaraan. Tetapi Allah Ta'ala, Nabi SAW tiupkan semangat persaudaraan di antara mereka, sesama mereka, sehinggakan orang Ansar radhiyallahu anhum, mereka sedia untuk beri apa sahaja kepada orang muhajirin. Setelah Nabi SAW damaikan antara Aus dan Khazraj, Nabi telah persaudarakan antara muhajirin dan Ansar.
buat hubungan persaudaraan. Jadi antara mereka ni macam hubungan keluarga angkat. Setiap orang Muhajirin ada keluarga angkat di kalangan orang Ansar. Dan orang Ansar ni hati mereka punya baik, mereka punya sifat penyayang, mereka punya sifat kasih sayang mereka sesama manusia terlalu tinggi, hingga kan mereka sedia untuk membahagikan apa sahaja yang ada kepada mereka kepada saudara Muhajirin mereka. Hingga kan seorang sahabat Ansar, dia telah beritahu kepada saudara Muhajirin ni, aku ada 2 orang isteri. Aku ada 2 orang isteri. Kamu boleh pilih mana satu yang kamu nak. Kalau mana kamu nak, aku ceraikan, kamu kahwin dengan dia. Aku ada harta banyak, segini yang punya harta aku ada. Aku sedia untuk bahagikan sebahagian dari harta aku pada kamu. Nak bagi separuh, bukan sikit. Bahkan punya kuat hubungan persaudaraan antara mereka, hubungan kasih sayang dan perasaan sifat kasih sayang yang ada dalam kalangan orang Ansar ni. Mereka sedia mewariskan harta mereka kepada orang Muhajirin. Sedangkan hak warisan sebenarnya untuk ahli keluarga je, yang ada hubungan darah je. Tapi kerana sifat mereka ni, kasih sayang mereka, penyayangnya mereka kepada orang lain, mereka sedia untuk wariskan harta mereka kepada orang Muhajirin. Jadi macam mana perkara ini berlaku? Ini kerana kebijaksanaan yang ada dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan oleh Allah Taala. Usaha yang telah dilakukan oleh baginda mewujudkan keadaan ini, suasana ini di kalangan orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Jadi sifat fatanah yang ada pada Anbiya alaihi wassalatu wassalam sebenarnya menyeluruh. Bukan setakat dalam dakwah, usaha dakwah mereka, tidak. Bahkan apa sahaja keperluan semasa, apa sahaja keperluan semasa, keadaan darurat ketika itu, keperluan pada waktu itu, kebijaksanaan mereka akan diserlah, akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan zahirkan kebijaksanaan para Anbiya alaihi salatu wassalam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku pada ketika itu. Dan antara contoh kisah lain, suatu balik dalam satu peperangan, hampir telah berlaku perselisihan faham antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Dengan sebab perselisihan faham sedikit yang berlaku ni, orang munafik telah ambil peluang tiupkan api peperangan. Dua orang tu hasut belah sini, hasut Muhajirin belah sana, hasut orang Ansar. Nyaris-nyaris nak berperang dah. Nyaris-nyaris nak berperang dah. Tapi apa hikmah Nabi SAW buat untuk menyelesaikan masalah ni? Sepatutnya waktu tu mereka berhenti berehat. Sepatutnya mereka berhenti berehat. Tapi Nabi SAW cakap, sekarang ni semua berangkat berjalan, semua sekali bergerak. Sekarang juga tak dibenarkan berehat, bergerak sekarang juga berjalan. Jadi orang zaman tu bukan macam kita sekarang, bergerak senang naik kereta. Nak zaman tu berkemas nak bergerak tu dia dah penat dah. Dah lah baru penat, baru je singgah turun nak berehat, tiba-tiba nak jadi bergaduh. Dia nak bergaduh ni, Nabi SAW cakap apa? Okey, sekarang Nabi SAW tak terus damaikan, tapi apa dia buat? Dia cakap sekarang semua bungkus barang, bungkus balik, angkat balik, kemas balik barang, jalan sampai apa? Sampai tak mereka terlalu penat, tak tahu dah nak buat apa dah. Penat tak penat mereka malam tu semua tidur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terlepas sembahyang subuh. Terlajak, sedar terlewat. Sedarnya terlewat. Sebab terlampau penat. Hilangkan. Jadi bila dah penat, orang tak layan nak fikir benda lain, nak fikir nak berehat je. Macam tadi tu penat punya mula-mula tu, dia dah separuh rehat, dah ada tenaga. Kalau dia biarkan layan tenaga tu, panjang cerita dia. Jadi bila dah ada tenaga sikit ni, habiskan tenaga mereka. Habiskan tenaga. Sampai berhenti singgah tempat yang seterusnya, terus turun barang terus tidur je. Terus tidur je. Tidur tak tidur, Nabi SAW sedar ketika matahari dah memancar kena atas muka. Matahari dah terbit dah, terbit matahari, barulah tersedar. Jadi bila dah penat macam ni, orang tak ada fikir apa dah, nak fikir nak berehat je. Bila kita ni dah
pemikiran kita dia diasingkan daripada satu masalah, kita lupalah masalah tersebut. Tak jadi. Tak jadi nak bergaduh, tak jadi nak apa. Jadi ini semua kerana kebijaksanaan yang ada pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Dalil rasul-rasul itu cerdik fatanah ialah jika mereka tiada kecerdikan, nescaya mereka tidak mampu berhujah dengan sekalian lawan mereka. Maksudnya kalaulah kebijaksanaan itu tidak ada pada diri mereka, nescaya mereka tidak akan mampu untuk melawan hujah-hujah yang didatangkan oleh pihak lawan mereka. Yang demikian itu mustahil kerana Al-Quran menyatakan bahawa mereka telah mampu berhujah menentang sekalian lawan, dan perkara itu tak berlaku. Sebab kita tengok dalam dalil dalam Al-Quran, dalam hadis apa semua, memang para anbiya alaihi salatu wassalam mereka ni sentiasa ada dalil, sentiasa ada hujah. Bila orang ajak berhujah aja, berdebat, memang nabi-nabi ni mereka ada hujah mereka sendiri dan mereka mampu patah hujahkan pihak lawan. Dengan itu sabitlah kecerdikan mereka, dan bila sabit kecerdikan maka mustahillah mereka bodoh. Seterusnya, sifat yang harus bagi Nabi dan Rasul. Tadi diterangkan, sebelum ni kita dah muzakarahkan tentang sifat yang wajib, dan bersama juga diterangkan sifat yang mustahil. Dan seterusnya adalah sifat-sifat yang harus bagi para Nabi dan Rasul. Harus pada hak sekalian Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam itu segala sifat manusia yang tidak mengurangkan kedudukan mereka yang maha tinggi, seperti makan, minum, sakit dan bergurau yang halal. Jadi sifat yang harus bagi anbiya alaihi salatu wassalam ini adalah segala sifat kemanusiaan. Kerana mereka adalah manusia, maka segala sifat kemanusiaan yang tidak mengurangkan kemuliaan dan ketinggian mereka, semua itu harus untuk mereka. Segala sifat kemanusiaan yang tidak mengurangkan kedudukan mereka pada pandangan mata manusia, maka semua sifat itu adalah harus bagi mereka. Untuk itu mereka boleh berasa, untuk itu mereka boleh makan, boleh minum, sakit, bergurau, kadang-kadang rasa marah, kadang-kadang rasa gembira, kadang-kadang rasa sedih. Apa sahaja perkara yang harus bagi, apa sahaja sifat kemanusiaan yang tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai Nabi dan Rasul, maka semua sifat itu harus untuk mereka. Dan Nabi SAW juga bergurau. Seperti mana kita bergurau, Nabi pun bergurau. Bukanlah bila Nabi SAW jadi Nabi, oh sedia semanjang tak tidak bergurau, tak. Memang kalau ditengokkan kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum, itu kebiasaan Nabi SAW ni duduk termenung. Kita menung kosong, tak duduk merenung, berfikir tentang keadaan umat. Sentiasa berada keadaan rusing. Tapi ada masa baginda bergurau juga bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan tak pernah bergurau langsung, pernah bergurau. Cumanya gurau baginda ini adalah gurau yang halal. Maksud halal kat sini, halal hubungan sesama manusia. Yang benda tu bukan benda yang salah, bukan benda yang orang pandang kotor, pandang jijik kalau gurau macam tu, tidak. Yang kedua, gurauan baginda adalah perkara yang benar. Gurauan baginda adalah perkara yang benar. Baginda tidak berdusta dalam bergurau. Biasanya kita kadang-kadang kita bergurau dengan orang, kita buat cerita pendakwah, kita reka-reka cerita tak supaya orang happy. Supaya kita nak bergurau, kita reka-reka cerita-cerita yang tak betul. Kita nak sonok-sonok dengan sangkaan bahawa sebenarnya bergurau tak apa, tak berdosa. Tak. Kita selama ni kita fikir, kita rasa tak apa, kita menipu ni sebab kita nak bergurau je, tak berdosa. Kita rasa macam tu tak? Sebenarnya tidak. Tidak dibenarkan menipu ni walaupun dalam bergurau. Dan kena berkata benar walaupun dalam bergurau. Dan gurauan Nabi SAW adalah sentiasa berkaitan dengan perkara-perkara yang benar. Pernah satu ketika, satu orang sahabat, saya lupa nama dia, tengah naik unta.
sedang naik unta. Maka Nabi SAW tanya kepada sahabat tu, kenapalah kamu naik anak unta kecil ini? Dalam istilah bahasa Arab ada sebutlah nama satu peringkat umur anak unta ini. Umur tak layak ditunggangi. Umur tu, perkataan tu membayangkan umur unta tu belum layak untuk ditunggangi. Jadi bila Nabi tanya soalan macam tu, sahabat ni pelik, iya ke aku naik unta ni tak cukup umur? Iya ke aku ni naik unta tak cukup umur? Aku rasa besar dah tu. Aku rasa betul dah umur dia ni. Lepas tu Nabi pun beritahu, semua unta ni lahir tu besar ke? Dan rasanya betul lah, unta tu pernah melalui zaman umur tersebut. Sebab sahabat rasa, sebab perkataan tu, saya lupa apa perkataan tu, tapi perkataan tu dari segi istilah bahasa Arab membayangkan umur unta tu berada pada satu tahap umur yang belum layak untuk ditunggangi. Tak boleh tunggang, memang dia tak layak, kecil lagi. Jadi sahabat tu pelik lah, aku rasa aku naik unta besar dah ni. Kenapa Nabi cakap macam tu? Maka Nabi pun beritahu, bukankah setiap unta pernah berumur 2 tahun? Katalah umur unta tu, umur perkataan tu untuk anak unta berumur 2 tahun. Bukankah setiap unta pernah berumur 2 tahun? Jadi betul lah. Ini gurauan Nabi ni kan, para sahabat radhiyallahu anhu. Pernah satu ketika yang lain, satu orang nenek datang jumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, doakanlah saya supaya saya masuk syurga, supaya dapat masuk syurga. Nabi beritahu pada nenek tu, wahai nenek, dalam syurga tak ada orang tua. Dalam syurga tak ada orang tua. Terkejutlah nenek tu, apalah aku hidup sampai ketua ni, nyudahnya tak ada masuk syurga. Sedih dia. Sedih dia. Hidup sampai ketua tapi tak ada masuk syurga. Sedih dia. Betul Nabi pun hantar utusan beritahu, wahai nenek, dalam syurga memanglah tak ada tua. Sebab yang tua pun dimudakan. Mana dia tak ada dalam orang tuanya. Jadi itu gurauan Nabi SAW. Ini bergurau tapi tetap berkata dengan perkara-perkara yang benar. Jadi semua sifat yang ada pada manusia yang tidak mengurangkan kedudukan baginda, mana-mana Nabi dan Rasul sebagai satu orang Nabi dan Rasul, maka sifat itu harus bagi mereka. Adapun sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tercela, sebab ada sifat itu adalah kerana perangai yang tercela, ataupun keadaan rupa paras, ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan satu orang itu cela pada pandangan mata masyarakat, maka sifat itu tidak harus bagi mereka. Sifat tersebut tidak harus bagi mereka. Kan kat sini diterangkan, mereka tiada bersifat dengan sifat ketuhanan. Para Nabi dan Rasul SAW, mereka tidak bersifat dengan sifat ketuhanan, sebab mereka adalah makhluk. Jadi mereka pun yang pasti mereka juga mati. Mereka juga mati. Mereka juga dilahirkan. Mereka juga berhajat kepada sesuatu yang lain, sebab mereka bukan Tuhan. Mereka bukan Tuhan. Dari segi kejadian mereka, mereka juga adalah manusia biasa juga. Mereka berhajat pada mata, pada telinga, pada makanan. Jadi dia tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Itu dari segi kejadian mereka lah, sebagai satu orang manusia, tak ubah macam manusia biasa. Mereka tiada bersifat dengan sifat malaikat, seperti tiada makan dan tiada tidur. Mereka juga bukan malaikat. Kerana mereka bukan malaikat, maka mereka tidak bersifat dengan sifat kemalaikatan. Malaikat ni memang tak berhajat langsung pada makanan, langsung tak berhajat kepada rehat. Sebab itu di langit sana tu, Nabi SAW beritahu, tidak ada ruang 4 jari yang tidak ada malaikat berdiri sujud kepada Allah SWT. Yang berdiri juga yang sujud kepada Allah. Tak ada ruang 4 jari. Maksud ruang 4 jari ni apa? Ruang antara kepala kita, antara kepala kiri dan orang kanan kita ni, tak ada ruang antara tu yang tak ada malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada malaikat yang rukuk, yang qiyam berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada dari kalangan malaikat ni, mereka daripada hari pertama mereka dijadikan sampailah kiamat nanti, kerja dia sujud je. Ada juga daripada kalangan malaikat pada hari pertama dia dijadikan sampailah kiamat nanti, kerja dia rukuk. Ada yang kerja dia qiyam, berdiri sahaja. Dan ada juga malaikat dengan tugas-tugas mereka masing-masing. Jadi, dan malaikat ni mereka tak berhajat kepada tidur dan rehat. Tak berhajat. Tak berhajat kepada tidur dan rehat, tak berhajat kepada makan dan minum. Dan kerana Anbiya alaihissalatu wassalam itu mereka adalah manusia, maka mereka juga berasa lapar, berasa penat. Lapar kena makan, dahaga kena minum, kan? Penat kena berehat. Kerana mereka juga adalah manusia. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tak hantar Nabi dan Rasul ni di kalangan malaikat? Sedangkan kalau kita fikir, kalaulah Allah Ta'ala hantar Nabi dan Rasul ke malaikat ni, senanglah orang nak faham. Oh, macam ni cara ibadat betul pada Tuhan, macam ni cara nak buat perkara ni, kan? Sebab apa? Malaikat dia tunjuk cara yang sebenar, berdiri yang betul-betul punya, sungguh-sungguh punya berdiri. Mana boleh berdiri sampai kiamat? Tak senang nak buat. Kerana Allah Ta'ala tahu, kalau Allah Ta'ala hantar Nabi itu dia kalangan malaikat, nanti manusia akan jawab, memanglah dia boleh buat sebab dia malaikat. Memanglah dia kemampuan, dia tak perlu kepada makan, tak nak minum, tak perlu pada rehat. Kita ni manusia, berhajat kepada makan, minum, tidur dan rehat. Jadi memanglah betul kita tak boleh buat macam malaikat buat. Jadi, untuk patahkan hujah manusia jadi Allah Ta'ala hantar siap-siap dah Nabi itu daripada kalangan manusia juga. Jadi supaya apa, manusia tengok, oh kalau aku kena tidur, kena rehat tu, Nabi pun tidur dan rehat juga. Aku perlu berhajat pada perkahwinan, Nabi pun berhajat pada kahwin. Tapi Nabi pun boleh buat. Kenapa? Nabi pun manusia. Kalau Nabi perlu rehat, tapi baginda boleh bangun tahajud, boleh bangun malam, kenapa aku tak boleh? Jadi supaya kita fikir, kita pun boleh buat. Sebab apa? Nabi pun adalah manusia juga. Jangan kita fikirkan bolehlah dia buat sebab dia malaikat. Tak. Kerana Nabi pun adalah manusia, maka kita pun boleh, sepatutnya kita pun boleh buat macam Nabi buat. Dan mereka tiada bersifat dengan sifat manusia yang mengurangkan kedudukan mereka, seperti segala perkara yang mencederakan maruah, yang mencederakan muruah. Dan seperti ketiadaan kesejahteraan daripada setiap perkara yang meliarkan dan setiap perkara yang mencederakan hikmah dibangkitkan mereka, iaitu menunaikan syariat Allah Ta'ala dan umat pula menerimanya daripada mereka. Jadi tidak, dan mereka tidak bersifat dengan sifat manusia yang mengurangkan kedudukan mereka. Walaupun mereka manusia, tapi mereka hanya bersifat dengan sifat-sifat manusia yang tidak mengurangkan kemuliaan mereka. Yang tidak mengurangkan kemuliaan mereka. Adapun sifat-sifat manusia yang mengurangkan kedudukan dan kemuliaan mereka, sifat itu tak ada pada mereka. Sifat macam tu tidak ada pada mereka. Sebab tu terang kat sini antaranya, seperti segala perkara yang mencederakan muruah. Segala perkara yang mencederakan muruah. Apa itu muruah? Bahasa kita sebut maruah lah. Bahasa kita sebut arwah. Tuan-tuan faham tak perkara yang mencalarkan maruah kita? Senang sebut, yang menjatuhkan air muka kita. Kalau orang tahu perkara tu, kita berasa aib, berasa malu sangat. Kalau orang tahu perkara tu ada pada kita, kita berasa malu, berasa aib. Maka segala perkara ini tidak ada pada Anbiya alaihissalatu wassalam. Walaupun itu sifat manusia, tapi sifat tu tidak ada pada mereka. Contohnya, orang kelam kabut ni, orang perangai kalut ni, orang suka ke tengok? Orang suka ke tengok orang perangai kelam kabut ni? Kelam kabut buat kerja, itu tak jadi, itu tak siap, semua benda nak buat cepat. Kita tengok pening kepala gerak. Usah kata orang lain, kalau benda tu ada pada anak kita pun sakit mata tengok aja. Jadi perkara ni tak ada pada Nabi.
sifat mereka tenang. Maksud tenang ni buat kerja dengan tenang, relax, tak ada kalut-kalut. Yang penting kerja tu siap, buat kerja sampai siap dengan tenang. Kerana kalau boleh siap dengan cepat, cepatlah jadi. Kalau perlu perlahan-perlahan, slow jalan ni. Tapi penting kerja tu siap. Apa lagi sifat-sifat yang ada pada manusia ni? Kerana kalau ada pada orang tu, orang pandang lekeh. Itu satu sifat perangai. Okey, contoh kedua, kejadian tubuh badannya. Ada orang jenis badan dia kuat bau. Tak? Sebab kita tak larat nak duduk sebelah dia. Perkara ni tak ada pada Nabi. Bau badan berbau. Sebab memang benda ni kalau ada, jatuhlah kedudukan orang tu. Orang tu raja sibuk jadi badan bau busuk, duduk orang sebelah dia. Tak duduk je, lagi jauh je. Jadi perkara macam tu pun tak ada pada diri para Anbiya alaihi salatu wassalam. Bahkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, badan baginda sentiasa berbau wangi. Bahkan kata para sahabat radhiyallahu anhum, peluh baginda lebih wangi daripada atar kami yang paling mahal. Peluh baginda adalah lebih wangi daripada atar kami yang paling mahal. Minyak wangi paling mahal pun kalah dengan bau wangi badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa sahaja yang keluar daripada tubuh badan baginda semuanya berbau wangi. Hatta kan najis baginda yang keluar dari badan najis, itu pun berbau wangi. Sahabat radhiyallahu anhu boleh beritahu, boleh tahu tempat ini pernah dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bau wangi yang ada. Kerana bau wangi yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Nabi pergi qada hajat. Nabi pergi qada hajat dekat satu tempat. Nabi SAW pergi tak nak buang hajat, tak buang kata-kata, bagi cepat tersorok, tersembunyi. Nabi akan buang air kat situ. Dan sahabat ni, mereka bila lepas Nabi keluar, Nabi balik daripada qada hajat, mereka pergi cepat-cepat. Mereka pergi cepat-cepat kat tempat tu. Mana tahu kokok dapat yang dapat nak ambil berkat kan. Tapi bila sampai tempat tu, tak ada kesan najis Nabi. Bumi telan bagi Nabi, bumi jaga, bumi penjaga aib Nabi. Itu pun ditelan oleh bumi. Sahabat cuma kata apa dia? Dekat situ ada bau wangi. Najis Nabi pun bau wangi. Jadi apa sahaja sifat kekurangan yang menyebabkan satu orang manusia itu dipandang rendah oleh orang lain, maka sifat tersebut tidak ada pada para diri Anbiya alaihi salatu wassalam. Kalaulah satu-satu kelakuan itu berkaitan dengan hukum agama, yang mana kelakuan itu kalau Nabi buat, tercemarlah maruah baginda sebagai satu orang Nabi, maka itu hukum agama. Orang kena tahu macam mana Allah Ta'ala nak zahirkan hukum tersebut, nak ajar pada umat ni macam mana cara nak laksanakan hukum tersebut. Maka Allah Ta'ala zahirkan perkara tersebut pada diri sahabat radhiyallahu anhum. Contohnya, orang mencuri. Kalau Nabi mencuri, teruk tak panggil? Teruk kan? Tapi kita perlu tak tahu cara untuk melaksanakan hukuman kepada pencuri. Kita kena tahu. Secara teori dah ada, praktikal. Katalah, dan hukum mencuri kena potong tangan. Macam mana cara nak potong tangan? Bukan boleh potong saja-saja, tak? Bukan saja potong, orang mencuri, potong terus. Tak, ada cara potong. Macam mana cara nak potong? Dekat mana tempat nak potong? Ada cara dia. Jadi macam mana Allah Ta'ala zahirkan perkara tu? Allah Ta'ala zahirkan semua perkara-perkara ni kepada diri sahabat radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau tengok dalam riwayat, zaman Nabi ni ada orang berzina, ada orang minum arak. Sahabat tu ada orang mencuri. Ni sahabat Nabi ni. Semua itu berlaku kerana Allah Ta'ala nak ajar kepada kita cara-cara untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang mana kalaulah perkara itu dizahirkan kepada diri Nabi, tercemarlah maruah bagi dia sebagai satu orang Nabi. Maka kerana itu Allah Ta'ala zahirkan pada diri sahabat radhiyallahu anhu. Dan kita selaku umat, jangan sama sekali kita mencemar ataupun merendah-rendahkan kedudukan sahabat. Betul, di kalangan mereka ada orang yang telah mencuri, di kalangan mereka ada yang telah berzina, di kalangan mereka ada yang minum arak. Mereka semua telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala telah beredha kepada mereka semua. Kita ni jangan cakap apa-apa pasal mereka. Kita tak ada hak nak kata apa-apa pasal mereka. Walaupun dalam riwayat sebut orang ni telah mencuri, apalah sahabat ni, sahabat Nabi pun mencuri. Jangan. Jangan kita kata macam, kita tak ada hak untuk kata macam tu. Sebab mereka telah pun bertaubat kepada Allah dan Allah telah terima taubat mereka. Satu orang wanita telah berzina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia datang jumpa dengan Nabi itu, wahai Rasulullah, aku telah berzina, akan jatuhkan hukuman hudud kepada aku. Ni taubat sahabat ni. Dia minta nak jatuhkan hukuman hudud. Kita agak-agak nak pergi minta tak? Lari selagi boleh. Lari selagi boleh. Ini tak minta untuk jatuhkan hukuman hudud. Sedangkan wanita itu telah pun berkahwin. Apa hukuman hudud untuk yang telah berkahwin? Rejam sampai mati. Nabi cakap, tak ni, kamu tak berzina. Tak, aku tak berzina Rasulullah ni, aku mengandung anak zina ni. Dia kata kepada Nabi. Nabi berkata macam, kalau macam tu, kamu tunggu sampai kamu bersalin. Kalau tengah mengandung kerana anak zina, tunggu sampai bersalin. Kalau kita agak-agak, kita nak tunggu lagi ya? Lagi ya? Tak tunggu dah. Lagi ya. Tapi sahabiah dia tunggu sampai dia bersalin. Elok dia bersalin, tunjuk, wahai Rasulullah, ini bayi tu, ini bayi yang kerana zina itu ni, ini bayi telah pun aku lahirkan. Nabi beritahu apa ni, kalau macam tu, susukan bayi tersebut sampai dia bercerai susu. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kita nak tunggu lagi. Tak ada dah. Menjorok lagi boleh dah. Dia menjorok sampai orang lupa tu cerita tu. Cukup umur 2 tahun, umur budak tu, dia cakap, datang, wahai Rasulullah, ini anak tu. Dah 2 tahun dah umur dia. Ni kurma, tengok dia boleh makan kurma dah. Habis kurma dia makan. Tunjuk kepada Nabi SAW anak tersebut. Satu tunjuk kepada betapa dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia taubat kepada Allah Ta'ala. Sekarang ni aku telah selesai dah semua tugas aku, dan jatuhkanlah hukum Allah Ta'ala ke atas diri aku. Maka apa Nabi terbuat? Nabi terikat ketat baju dia, balik dia, perintahkan orang rejam dengan batu. Maka dalam peristiwa ni, masa tengah rejam dengan batu ni, ada satu orang sahabat telah berkata, celakalah kamu kerana perbuatan zina yang telah kamu lakukan. Nabi SAW beritahu, jangan kamu cela dia macam tu. Jangan kamu cela, jangan kamu maki dia macam tu. Kenapa? Dia telah bertaubat. Yang mana kalaulah taubat dia ni diagihkan kepada penduduk Madinah, nescaya memadai. Banyak riwayat tentang kisah ni. Ada pula ketika Nabi SAW nak sembahyangkan jenazah wanita di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkata, wahai Rasulullah, kamu nak sembahyangkan jenazah dia, sedangkan ini wanita yang berzina. Jadi dia jatuhkan hukuman kerana dia telah berzina. Tuhan nak sembahyangkan jenazah ke atas dia, ke atas jenazah dia ni. Dan kita, wahai Umar, dia ni telah bertaubat, dan taubat dia telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah wanita ni, yang ingat saya ada beberapa riwayat. Satu kata Sayyidina Umar, yang kedua tadi sahabat yang cela dia ni. Ada kisah hadis, ada kata seingat saya, kita bila kita balik batu terpercik darah kan. Ada seorang sahabat percikan darah, wanita tu kena pada pakaian sahabat ni. Sahabat ni marah, habislah baju aku kena darah orang berdosa. Kena darah pendosa.
Nabi beritahu tak, jangan kamu cela dia. Dia ni telah bertaubat kepada Allah dan Allah Ta'ala telah pun terima taubat dia. Jadi kita umat, bila kita dengar kisah-kisah macam ni berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhum, kita jangan cela, jangan cakap apa-apa. Nabi pun telah larang sahabat sendiri daripada cakap apa-apa pada mereka. Sebab apa? Mereka telah bertaubat kepada Allah dan taubat mereka telah pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pun peristiwa yang berlaku pada zaman mereka, apa pun berlaku pada diri mereka, semua itu adalah ta'lim untuk kita. Allah Ta'ala telah ajarkan kepada kita teori, cara-cara untuk perkara-perkara yang perlu dilakukan. Di mana satu-satu hukum Allah Ta'ala langgar, apa kita kena buat. Hukuman telah diberitahu, cara nak menjalankan hukuman itu macam mana pula. Jadi apa yang berlaku di kalangan mereka, kita jangan cakap apa-apa, jangan cela apa-apa. Itu ada hak mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan mereka, kita terima je. Terima je. Dan macam mana kita sesama kita, walaupun kita dengar orang tu dulu perangai dia macam tu, perangai dia macam ni, teruklah gitulah, ambillah segala tak baik, kita tahulah ke pasal dia. Dan kita juga telah tahu bahawa dia telah pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah pun meninggalkan perkara-perkara buruk yang pernah dia buat dahulu. Maka kerana pengetahuannya kita tentang perangai buruk dia ni, kita jangan cakap apa-apa buruk tentang dia. Elah dia ni kononnya datang masjid, dulu dia lah kerja buat gitu, kerja baik. Jangan. Jangan. Dia telah pun bertaubat kepada Allah. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima taubat dia. Kita ni, kita cakap macam-macam pasal orang itu, kita telah zahirkan aib dia, kita telah buka aib dia, kita telah mengumpat dia. Takut-takut kita yang tak selamat daripada mahsyar nanti. Atas dunia kita berasa kita dah bagus saja. Oh, orang tu buat gitu, kita tak pernah buat pun. Tak, tapi orang tu dah taubat, kita pula mengumpat dia. Maksudnya orang tu hanya diampunkan, kita pula buat dosa lain. Jadi apa pun keadaan orang, kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun perkara yang tak baik, yang zahir nampak depan mata kita, kalau kita mampu tegur, mampu ubah, tegur dan ubahlah. Tegur dan ubahlah keburukan tersebut. Kalau tak mampu, paling kurang kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah perkara itu orang lain tak tahu, keburukan tu orang lain tak tahu, maka cukuplah keburukan itu mati bersama-sama dengan kita. Cukuplah keburukan orang tu mati bersama-sama dengan kita. Kecualilah kalau perkara maksiat tersebut perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa. Itu hak pula. Itu cerita lain. Untuk laporkan pada pihak berkuasa supaya keburukan tersebut dapat diubah, dapat dicegah, maka itu adalah amru bil ma'ruf. Tapi kalaulah keburukan tersebut kita cerita pada orang, tapi orang tu pun tak boleh ubah apa-apa, orang tu pun tak boleh ubah apa-apa, jadi tak payah cerita. Sebab apa? Dia jadi mengumpat. Dia jadi mengumpat. Kalau kita cerita pada satu pihak dan pihak tersebut ada kuasa untuk ubah keburukan tersebut, itu adalah amru bil ma'ruf. Tapi kalau kita cerita pada orang, orang tu macam kita juga, dengar je cerita kita, dia pun tak boleh buat apa-apa. Maka daripada cerita, baik jangan cerita. Sebab dia akan jadi mengumpat. Dia bermula daripada mengumpat, lama-lama dia akan jadi fitnah, dia akan jadi habis, segala perkara buruk dia akan berlaku. Wallahu a'lam bissawab. Jadi semoga apa yang dizakarkan malam ni Allah Subhanahu wa taala bagi taufik hidayah untuk amal sampai insya-Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Anta astaghfirullah.